Assalamualaikum, saya Muhammad Amiruddin Muhammad Jamil 296929 akan memperkenalkan ahli kumpulan saya Azlan Bashar bin Baharudin 296898, Farah Fauziani binti Muhammad Noor 296911, Nur Farah Azim binti Abdul Aziz 296951 dan Muhammad Saiful Azlan bin Abdul Rashid 297007 akan membuat penerangan tugasan kumpulan Task Force ASEAN. Okey, dalam pembentangan Task Force ini, kami akan memperkenalkan produk, objektif syarikat, visi dan misi, pengenalan, definisi halal dan makanan halal, dan kesimpulan. Okey, nama syarikat yang kami gunakan GMBF Frozen Food Enterprise. Produk yang kami akan jual adalah ikan tahai frozen. Ikan tahai atau Sardinella abella adalah sejenis ikan kecil yang tinggal di wilayah utara Borneo seperti Lawas, Limbang dan Brunei, kecuali mereka yang telah melawat Lawas dan menikmati makanan ikan tahai. Orang semenanjung Malaysia kurang mengetahui ikan tahai. Objektif syarikat mencapai peluang perniagaan untuk usahawan Bumiputera, membangunkan idea perniagaan, memberi perkhidmatan berkualiti tinggi, konsisten dalam menangani isu-isu berkaitan tempahan, inovatif dalam pembuatan. Visi dan misi syarikat. Visi untuk menjadi sebuah syarikat dan organisasi yang tangguh, dinamik serta berdaya saing melalui kerjasama berpasukan yang kukuh dan mantap serta menjadi syarikat terkemuka dalam industri makanan sejuk beku halal di Malaysia dan seluruh dunia. Misi syarikat menyediakan perkhidmatan yang berkualiti tinggi, pantas dan fleksibel untuk mencapai tahap kepuasan penuh bagi pelanggan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Farah Azim binti Abdul Aziz, nombor matrik 296951, ingin menerangkan berkaitan pengenalan produk makanan halal di pasaran antarabangsa. Pada masa ini, industri makanan halal merupakan trend pasaran global yang paling baru. Dengan kira-kira 3 bilion orang beragama Islam di seluruh dunia, industri ini menjadi yang paling pantas mengembangkan perniagaan dan perusahaan dalam pelbagai bidang seperti kewangan, perkhidmatan, pengangkutan, pelancongan dan makanan. Industri makanan sejuk beku halal semakin berkembang terutamanya di Malaysia. Warga Malaysia lebih suka produk confectionery dan makanan sejuk beku ini kerana mereka memerlukan makanan yang cepat, mudah dan sihat. Memandangkan potensi ganjarannya yang begitu besar dan sambutan hangat di peringkat global, pembangunan produk halal pada masa kini sering membawa kepada persaingan sengit. Kajian yang dilakukan oleh pengkaji industri makanan halal tempatan menunjukkan bahawa Malaysia menghasilkan produk halal tempatan sebanyak 304 bilion ringgit Malaysia ataupun $80 bilion setahun, dan perolehan ini dijangka terus meningkat. Semua orang tahu bahawa industri produk halal menghadapi cabaran dan persaingan yang sengit di seluruh dunia kerana potensi ganjarannya yang begitu besar. Keadaan ekonomi Malaysia sejak kebelakangan ini menunjukkan banyak perkara yang baik berlaku. Perkembangan produk makanan halal melalui industri kecil dan sederhana yang mempunyai permintaan yang tinggi di kedua-dua pasaran tempatan dan antarabangsa, terutamanya kepada dunia luar. Kini bukan sahaja masyarakat Islam tetapi juga masyarakat bukan Islam sedar tentang membeli dan mengambil makanan halal. Ini adalah kerana mereka percaya bahawa membeli dan memakan makanan halal adalah lebih baik untuk kesihatan mereka. Selain itu, kerana kesegaran dan jangka hayat makanan itu sendiri adalah penting dan telah menjadi pilihan utama bagi setiap orang. Ini adalah salah satu sebab mengapa industri membangunkan makanan halal begitu menarik dan ianya menarik perhatian ramai orang di seluruh dunia. Definisi halal dan makanan halal. Halal berasal dari perkataan Arab yang bermaksud boleh. Ia bermakna dalam Islam dibenarkan mengikut syariat Islam. Ia paling kerap dirujuk apabila ia berkaitan dengan makanan. Walau bagaimanapun, ia juga termasuk apa-apa jenis tindakan dan prosedur yang dibenarkan dalam pendidikan Islam. Sesetengah orang menggunakan perkataan haram atau tidak halal untuk menggambarkan lawan perkataan halal. Di dalam Islam, tidak halal merujuk kepada apa-apa yang dianggap haram.
Selain merujuk kepada makanan, ia juga merujuk kepada tindakan haram lain yang dilarang oleh Islam seperti mencuri, rasuah, menipu dan sebagainya. Makanan halal ialah apa-apa yang boleh dimakan mengikut ajaran Islam. Makanan halal ialah sebarang makanan yang tidak dikategorikan sebagai haram dan tidak dilarang oleh ajaran Islam. Makanan dan minuman yang dibenarkan dalam Al-Quran dianggap halal dalam pendidikan Islam. Pasaran makanan sejuk beku. Pasaran makanan sejuk beku di luar negara sangat berbeza bergantung kepada lokasi geografi dan kebiasaan makanan orang di sana. Berikut adalah beberapa maklumat umum mengenai pasaran makanan sejuk di kawasan tertentu. Kawasan yang pertama adalah Amerika Utara. Di Amerika Utara, pelbagai jenis makanan beku daripada makanan siap saji hingga bahan mentah yang dibekukan menjadikannya pilihan yang popular. Produk beku seperti naga ayam, sayuran beku dan aiskrim adalah kebiasaan pada mereka. Yang kedua, di negara Eropah. Perniagaan makanan beku di Eropah berkembang dengan pesat menyebabkan permintaan untuk makanan organik dan makanan siap yang lebih sihat meningkat. Ikan dan kentang goreng beku serta kuih muih terus mendapat sambutan. Yang keempat, negara Asia. Makanan beku juga popular di beberapa negara Asia seperti Jepun dan Korea Selatan, terutamanya makanan siap yang boleh dimakan dengan cepat dan mudah. Makanan laut yang dibekukan, dim sum dan makanan siap yang dibekukan sangat dihargai. Yang kelima, di Afrika dan Amerika Selatan. Walaupun pasaran makanan beku di kawasan ini mungkin tidak sebesar di kawasan lain, terdapat permintaan untuk barangan yang tahan lama dan mudah disiapkan. Kesedaran pengguna tentang kualiti makanan sejuk beku dan bahan-bahan yang digunakan telah meningkat dalam beberapa tahun ini. Di seluruh dunia, kebimbangan untuk makanan beku organik, bebas bahan kimia dan bebas GMO semakin meningkat. Selain itu, terdapat peningkatan berterusan dalam teknologi pengolahan makanan beku untuk mengekalkan kualiti produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syaful Azlan bin Abi Rashid, 297008. Ini saya akan menerangkan tentang faktor-faktor yang perlu diambil perhatian sebelum mengembangkan industri makanan halal ke luar negara. Pertama, kos dan modal. Salah satu perkara seorang usahawan mesti dipertimbangkan adalah kos dan modal perniagaan untuk mengembangkan perniagaan di peringkat antarabangsa. Contohnya, ruang kedai, kastam, perkapalan dan pembuatan. Semua kos ini berbeza-beza, meluas di seluruh negara dan rantau antarabangsa, serta kos digunakan hanya untuk perkembangan antarabangsa. Undang-undang cukai dan perundangan. Setiap negara mempunyai undang-undang cukai dan pekerjaan yang berbeza-beza. Sebagai contoh, negara Mexico mempunyai agensi yang berbeza yang akan mengawal keselamatan pekerja masing-masing. Seterusnya adalah teknik pemasaran. Semasa perniagaan kita berkembang secara global, kita mesti mengubah teknik pemasaran supaya ia adalah bersesuaian dengan jangkaan dan undang-undang di negara tersebut. Salah satu pertimbangan yang penting adalah bahasa yang digunakan. Kerja di peringkat antarabangsa. Dalam pasaran antarabangsa terdapat kumpulan bakat yang beza secara dramatik dari segi kemahiran, ketersediaan dan budaya. Oleh itu, mungkin kita akan terasa tercabar untuk mencari pekerja yang terbaik untuk perkembangan perniagaan. Strategi pemenuhan. Perlukan strategi pemenuhan yang cekap sejak awal lagi. Contohnya, sekiranya kita ingin membawa makanan halal ke luar negara, kita perlu memastikan keadaan barang dan tempat adalah bersesuaian untuk kita mengembangkan produk tersebut. Terima kasih. Sistem pembungkusan. Perlu mengenali cara pembungkusan. Setiap negara mempunyai peraturan dan garis panduan pembungkusan yang berbeza agar makanan kita tidak terjejas atau rosak. Pemeriksaan. Buat pemeriksaan di negara tersebut untuk mendapatkan pemahaman dan keperluan penduduk dengan cara datang sendiri atau mengupah firma yang dilantik untuk menguruskan hal berkenaan. Kadar penukaran wang. Kadar penukaran wang di setiap negara akan berubah-ubah mengikut harga pasaran. Ini akan mendatangkan risiko kepada usahawan yang ingin mengembangkan perniagaan ke peringkat antarabangsa. Jaminan kualiti produk.
Cuaca di sebuah negara juga perlu diambil kira kerana ia menjamin kualiti produk tersebut. Risikonya ia akan menjejaskan kesegaran produk makanan itu. Budaya dan citarasa sesebuah negara. Perbezaan budaya akan menentukan sama ada satu perniagaan dapat dijalankan dengan lancar dan berjaya. Jadi amatlah penting bagi kita sebagai usaha untuk mengenal pasti pasaran di sesebuah negara itu. Pengiktirafan halal memperluaskan peringkat kita ke peringkat antarabangsa, mungkin bermakna kerana makanan yang kita ingin kembangkan diiktiraf halal. Ini menunjukkan makanan halal tidak menjadi isu kepada mana-mana masyarakat di seluruh negara. AFTA bermaksud Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN. Tujuan AFTA adalah untuk mengurangkan atau menghapuskan cukai import di antara negara anggota, membantu memudahkan perkara seperti cukai dan pemeriksaan barang, dan membantu memproses makanan sejuk beku lebih banyak pasaran di negara-negara ASEAN. Assalamualaikum. Saya Azlan Bashar bin Baharudin 296898. Jadi kita akan pergi kepada prestasi ekonomi ASEAN. Yang pertama, makanan beku yang dianggap lebih praktikal dan mempunyai masa simpan yang lebih lama boleh mendapat permintaan yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan permintaan untuk produk makanan beku boleh dikaitkan dengan kecenderungan masyarakat bandar untuk mencari kemudahan dan kepraktisan dalam menyediakan makanan. Ketiga, negara-negara ASEAN telah menyaksikan peningkatan dalam sektor industri makanan dan minuman dalam beberapa tahun terakhir. Dan yang keempat, pergerakan produk makanan beku di seluruh wilayah dan menyokong pertumbuhan ekspor dan import produk ini ke negara ASEAN. Jadi kita akan pergi kepada keputusan analisis. Yang pertama, seramai 300 orang usahawan telah disoal selidik di mana 134 atau 134 berada di Selangor, 23 di Kelantan dan 49 di Kuala Lumpur, 5 di Kedah, 12 di Johor, 36 di Pulau Pinang dan 4 di Negeri Sembilan. Yang kedua, 46.3% orang Melayu, 48% orang Cina, 4% orang India dan 1.6% orang dari negara lain. Yang ketiga, majoriti pengusaha yang dikaji adalah dalam umur produktif dan 50% yang menjalankan perniagaan disebabkan oleh minat. Dan yang keempat, 54.7% syarikat melakukan aktiviti R&D, kebanyakan dalam bentuk dalaman. Dan kesimpulan yang kita dapat, perkara yang berkaitan dengan konsep halal sentiasa dipertimbangkan dan telah diterima di seluruh dunia, menjadikan ia satu produk yang semakin diperlukan. Kita yakin pasaran makanan halal boleh diperkembangkan di peringkat antarabangsa. Cara tidak langsung dapat membantu negara menjalinkan hubungan yang erat dan baik antara negara-negara. Perkembangan ini juga akan menggalak penglibatan pelabur asing kerana semakin ramai orang berminat dengan makanan halal. Sekian, terima kasih.